Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat lagi kita bersama-sama di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Kita telah pun berada dan sama-sama berbincang berkaitan dengan buku ataupun pengajian bahasa Arab pada buku nombor 2. Dan Alhamdulillah pada minggu lepas kita telah pun sama-sama bincangkan berkaitan dengan latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsus Sabi', dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada Ad-Darsus Samin. Jadi untuk hari ini apa yang saya perlukan adalah kepada kefahaman tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan fi'il dan juga fa'il. Fi'il iaitu perbuatan, fa'il itu adalah pelaku untuk fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah perbuatan yang telah lalu, dan insya-Allah pada hari ini saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada muka surat 55 Ad-Darsus Samin. Jadi dekat sini kita ada 3 pembahagian. Yang pertama adalah al-ghaib ataupun dhamir al-ghaib, iaitu dhamir yang berkaitan bila mana kita menceritakan ataupun kita menceritakan berkaitan dengan seseorang yang tiada depan kita. Maksudnya bila mana kita nak ceritakan tentang seseorang, dia maksudnya bila kita nak kata dia pergi, maksudnya itu dimaksudkan kat sini adalah al-ghaib, iaitu bila kita menceritakan tentang seseorang yang tiada bersama dengan kita dan kita tidak berkata-kata dengan dia dan kita cuba nak menceritakan tentang perihal dia, maka di sini dia berikan 2, iaitu yang pertama al-ghaib li muzakkar, kemudian al-ghaib li muannas. Dia ada mufrad dan dia ada jamak. Dekat sini kita tak bincang tentang musanna. Musanna ni berkaitan dengan 2 orang. Dia cuma nak kita faham berkaitan dengan mufrad dan jamak terlebih dahulu, iaitu untuk seorang dan untuk berkumpulan ataupun satu yang ramai. Yang kedua ada dhamir mukhatab, iaitu bila mana kita bercakap dengan seseorang, kan, kamu seorang lelaki dan kamu seorang perempuan, dan kamu semua sekumpulan lelaki dan kamu semua sekumpulan perempuan. Maksudnya bila kita bercakap dengan orang, kamu, kan, kita tunjuk kamu. Jadi kat situ dia ada muzakkar, lelaki, muannas, kemudian dia ada mufrad dan dia ada jamak. Kemudian mutakallim, bila kita juga ada dhamir ataupun yang ini bila mana seseorang itu berkata-kata untuk membahasakan diri dia, kan. Maksudnya bila seorang itu berkata-kata, maka itu dipanggil sebagai orang yang bercakap. Contohnya saya dan kami, iaitu ada untuk muzakkar. Muzakkar masih menggunakan ana, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan nahnu juga berkongsi antara lelaki dan perempuan. Ana bermaksud saya, bila mana saya nak menceritakan perihal saya seorang diri, maka dipanggil sebagai al-mutakallim muzakkar. Dan bila mana kita secara berkumpulan kita nak menceritakan tentang kami, maka ia menggunakan kami dan kita, dia menggunakan dhamir nahnu. Okey. Jadi yang pertama kita cuba tengok berkaitan dengan dhamir al-ghaib muzakkar mufrad, iaitu bila mana kita menceritakan tentang seseorang yang lelaki. Contohnya kita nak cerita tentang Hamid. Kita nak kata Hamid telah pergi, maka kita akan menggunakan fi'il madhi zahaba. Hamidun zahaba. Maksudnya kita nak katakan Hamid telah pergi. Ada orang tanya kepada kita, mana Hamid? Maka kita jawab
Hamidun zahaba. Hamid telah pergi. Itu untuk seorang. Ataupun kalaulah orang tu dia dah faham yang ataupun individu yang kita ceritakan itu adalah Hamid, maka kalau dia tanya kepada kita, aina Hamid, kita boleh terus kata zahaba. Kita tak payah letak dah Hamid dekat depan. Kita kata zahaba. Dengan sendiri kita faham bahawa zahaba, dia telah pergi. Siapa dia tu? Dia itu adalah Hamid. Contohnya, kalau saya tanya, mana Dr. Nordin? Aina Dr. Nordin? Mungkin ada yang kata, huwa zahaba. Ataupun dia dah pergi. Ataupun kalau kita tak nak guna huwa, kita kata zahaba, maka saya dah faham bahawa yang pergi itu adalah Dr. Nordin. Sebab kita dah sebut, kita dah nyatakan. Tapi kita tak boleh tiba-tiba kita kata zahaba, telah pergi. Nanti orang akan tanya, siapa yang telah pergi? Jadi orang tak tahu. Jadi sebab tu, bila kita dah tahu siapa, contohnya bila kita menceritakan tentang seseorang itu, maka kalau kita tak nak sebut nama dia, kita sebut kepada perbuatan terus, dia telah pergi, maka dia tak menjadi kesalahan. Tapi kalau kita tak sebut, kita tak tahu siapa sedang dengan siapa yang kita ceritakan tu tiba-tiba cakap qara'a, dia membaca. Saya akan tertanya, siapa yang baca? Jadi fa'il kat situ tak boleh maksud dia kena sebut Muhammadun qara'a, Muhammad yang telah baca. Okey, itu untuk muzakkar. Kalau muannas, maka kita kena tambah ta dekat akhir dia. Ta maftuhah tu. Jadi kalau kita kata Aminatu zahabat. Aminatu zahabat. Kalau untuk lelaki, seorang lelaki zahaba. Untuk seorang perempuan, kita kena letakkan ta muannas kat belakang tu sebagai tanda fi'il itu adalah fi'il muannas. Fi'il madhi muannas. Aminatu zahabat. Tak bolehlah kalau kita nak kata Hamid zahabat, salah. Ataupun kita nak kata Aminatu zahabah, salah dalam penggunaan kaedah bahasa Arab. Sebab untuk lelaki dia mesti zahabah, untuk perempuan dia mesti ada ta muannas iaitu zahabat. Setakat ni boleh faham tak? Ada sebarang soalan? InsyaAllah Ustaz, maafi soal. Maafi soal. Setakat ni boleh faham. Tapi nanti kita akan tengok macam mana kefahaman tuan-tuan dan perempuan dengan soalan-soalan yang ada nanti. Okey. Yang pertama tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan dhamir ghaib, muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar kita kekalkan zahaba. Kalau muannas kita letakkan ta ta'nis jadi zahabat. Okey, itu untuk mufrad. Kalau jamak, berkumpulan. Contohnya dekat sini ada Hamidun wa Hashimun wa Aliyun. Kita ada Hamid, kita ada Hashim dan kita ada Ali. Macam mana kalau kita nak ceritakan, kita nak bagi tahu pada orang bahawa mereka ini telah pergi. Maka kita letakkan fi'il madi zahabu. Zahabu. Apa yang kita tambahkan dekat sini? Kita tambahkan waw dekat sini. Waw dan alif. Waw dan alif ini adalah fa'il, iaitu ganti kepada, kalau kita tak sebut Hamid, Hisham, Ali, kita kata zahabu. Contohnya ada orang tanya aina haula'i Hamidun wa Hashimun wa Aliyun, kita boleh sebut kata hum zahabu. Siapa hum? Kembali kepada Hamid. Jadi untuk kita tahu bahawa fi'il ini adalah fi'il untuk jamak, maka kita akan lihat kat sini dia ada waw dan alif. Zahabu. Huwa zahaba, hum zahabu. Hamidun zahaba, Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Tambahkan waw dan alif. Waw dan alif ini maksudnya kita kenal, kita tahu bahawa ia adalah jamak ataupun jamak muzakkar untuk sekumpulan lelaki. Kalau kita tak nak guna Hamid, Hashim, Ali, contohnya kita letak dekat situ at-tullabu. At-tullabu. Maka kita tahu at-tullabu itu adalah jamak kepada sekumpulan pelajar. Ataupun al-mudarrisuna.
al-mudarrisuna, sekumpulan guru-guru, ataupun al-atiba'u, sekumpulan doktor-doktor, maka kita akan kata zahabu, iaitu hum zahabu, mereka telah pergi. Okay. Bagaimana pula kalau jamak itu adalah jamak muannas, kan, sekumpulan perempuan, contohnya tabibatun, sekumpulan doktor-doktor, maka kita tak boleh guna zahabu, kita akan guna zahabna. Kat sini hunna zahabna. Kita matikan ba dan kita tambahkan nun kat akhir dia, zahabna. Huwa zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, hunna zahabna. Okey, untuk ghaib setakat ni boleh faham? InsyaAllah. Okey, untuk kita tengok kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bagi satu fa'il madhi dan tuan-tuan dan puan-puan kena cuba ubah bila mana saya sebut muzakkar mufrad, dia jadi apa? Muzakkar jamak, dia akan jadi apa? Boleh? Kita mula dengan Puan Roslina, boleh? Okey, untuk fa'il akala. Akala maksudnya makan. Okey, akala. Kalau saya nak sebut Fatimatu, apa fa'il tu dia akan jadi? Fatimatu akalti. Fatimatu, kita hanya tambah ta muannas dan kita matikan. Tak boleh kalau akalti anti. Sekarang ni kita dah tahu, kita nak sebut Fatimatu. Hiya. Jadi dia jadi apa? Jadi apa? Hiya. Dekat sini puan tengok dekat depan nota ni, gantikan Aminatu zahabat. Kalau Aminatu untuk fi'il akala dia jadi apa? Akalat. Sekarang boleh faham. Maksudnya tambah ta muannas sahaja. Okey, kalau saya kata Hashimun. Akala. Ahsanti. Kalau saya kata at-tullabu. At-tullabu jamak ke mufrad? Jamak. Kalau jamak muzakkar untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, kalau saya nak kata pelajar-pelajar telah makan, pelajar-pelajar lelaki, mereka tu telah makan, dia akan jadi macam mana? At-tullabu akaltum. Akalu. Okey, macam ni puan. Kalau dia muzakkar mufrad, kita kekalkan. Contohnya Muhammadun akala. Kalau Fatimah, dia jadi akalat. Kalau hum, mereka, at-tullabu, al-mudarrisun, Hashimun, wa Aliyun, wa Hamidun, akalu. Okey, kalau untuk jamak muannas, dia jadi akalna. Hunna akalna. Okey, saya bagi cubaan sekali lagi, boleh? Saya bagi fa'il qara'a. Okey. Qara'a membaca. Okey, kalau saya kata Aisyatu, dia jadi apa? Qara'at. Barakallahu fiik. Dah faham dah tu, masya-Allah, tabarakallah. Kalau saya kata Zaidun. Qara'u. Zaidun. Apa Ustaz? Zaidun. Zaidun. Fa'il dia qara'a. Jadi apa? Puan tengok tak jadual yang ada dekat depan ni? Ada nampak tak? Kan Hamidun zahaba, Aminatu, muka surat 55. Buka tak muka surat 55? Ada ni Ustaz. Okey. Puan cuma tengok contoh zahaba. Okey. Bila zahaba maksudnya fa'ala. Kalau saya kata qara'a, Zaidun qara'a. Qara'a. Okey. Zaidun Kalau saya kata
al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna jamak ke mufrad? Jamak. Jamak muzakkar ke muannas? Muzakkar. Okey, kalau saya nak kata guru-guru telah membaca. Qara'u. Qara'u. Okey, barakallahu fiik. Kita pergi kepada Encik Ibrahim. Boleh Encik Ibrahim? InsyaAllah. Okey. Okey, saya bagi fi'il akhadha, mengambil. Akhadha telah mengambil. Okey, kalau saya sebut Ahmadu, Akhazah. akhadha. Kalau saya kata Salwa, Akhazat. akhazat. Kalau saya kata al-muslimatu, Akhazu. al-muslimatu. Akhazah senang. Ha? Akhazah senang. Akhazna. Okey, Yeah. al-muslimuna. Akhazu. Akhadhu. Barakallahu fiik. Okey. Encik Yaakob. Ya. Okey, saya bagi fi'il daraba, memukul. Okey. Okey. Talibun. Darabat. Daraba. Talibatun. Darabat. Darabat. Okey. Aminatu wa Aisyatu wa Zainabu. Darabna. Darabna. Barakallahu fiik. Nampak dah faham dah tu. Okey, kita pergi kepada Puan Fatimah. Boleh Puan Fatimah nak cuba? InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Saya bagi fi'il fi'il apa dekat sini? Fi'il menulis apa? Rosama. 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 Okey, saya ambil Hamidun. Rosama. Ha? Hamidun. Ha. Rosama. Okey, Rosama. Rosama. Kalau saya kata Aisyah tu Rosama. Rosamat. Barakallahu fiik. Maksudnya boleh faham dah tu. Kita cuba try tengok Puan Julie. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, kita ambil kataba, menulis. Kata Abah. Saya nak ambil apa nama. Okey, kalau lah kata nama dia Suadu. Suadu seorang perempuan. Su'ad katabat. Katabat. Kalau at-tullabu, At-tulabu katabu. katabu. Okey, nampak boleh faham tak? Maksudnya InsyaAllah, asal fi'il dia kita pergi kekal fa'ala atau wazan fa'ala untuk seorang lelaki. Kalau untuk seorang perempuan kita tambahkan ta muannas jadi zahabat atau fa'alat. Kalau sekumpulan lelaki dia akan tambah waw dan alif di akhir dia jadi fa'alu. Kalau untuk sekumpulan perempuan dia akan jadi fa'alna. Fa'alna. Okey. Okey. Yang ni kiranya semua boleh faham dan kita pergi kepada kalau dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab ni bila mana kita bercakap dengan seseorang. Anta, kamu. Kan? Kamu seorang perempuan, kamu seorang lelaki, kamu sekumpulan lelaki, kamu sekumpulan perempuan. Anta, maka dia akan jadi zahabta. Zahabta. Ini mudah. Kita tengok je kepada dia punya dhamir dekat depan. Anta, terus kita akan sebut zahabta. Anti, zahabti. Untuk seorang perempuan, kamu seorang perempuan, anti. Contohnya kalau saya bercakap dengan Puan Julie, anti zahabti. Kan? Kalau saya bercakap dengan Encik Ibrahim, maka saya akan kata anta zahabta. Kamu telah pergi. Kan? Kamu telah pergi. Mungkin saya bercerita Encik Ibrahim dia lupa yang dia dah pergi. Maka saya kata anta zahabta. Kau maksudnya awak pergi. Anta syaribta. Awak dah minum. Mungkin dia lupa kita ingatkan. Anta syaribta. Awak dah minum. Okey. Antum zahabtum. Ini untuk sekumpulan.
at-tullab ataupun kita bercakap dengan kawan-kawan atau dalam satu kumpulan, antum zahabtum. Dan antunna untuk sekumpulan perempuan, maka kita akan cakap zahabtunna. Okey. Kita cuba kepada Puan Siti Samiah, boleh? Kalau boleh Puan Siti Samiah, boleh buka suara? Di sini ke? Boleh, insyaAllah. Okey. Kalau fi'il jalasa. Kalau saya untuk bila saya bercakap dengan seorang lelaki. Jalasat. Jalasta. Jalasta. Sekarang ni saya sedang bercakap, bukan saya menceritakan. Saya sedang bercakap dengan seorang lelaki. Maka kita akan kata jalasta, kamu telah duduk. Okey, kalau saya bercakap dengan sekumpulan perempuan, katalah saya dalam kelas, pelajar-pelajar depan saya semua banat, pelajar-pelajar perempuan. Okey, saya nak kata mereka ni semua telah duduk. Macam mana? Jalastunna. Barakallahu fiik. Jalastunna maksudnya kamu semua depan saya ni telah duduk. Okey, terima kasih. Kemudian kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya, boleh? Cuba. Okey. Kalau saya guna fi'il kataba. Okey, saya nak tanya anak murid saya seorang ataupun anak saya lah, saya tengah mengajar, kan saya ajar dia, saya nak tanya, awak dah tulis anta Kata beta. Okey. Kalau puan nak bercakap dengan orang, maksudnya dengan orang, dengan saya contohnya, ustaz nak tanya dengan saya, ustaz, hal akalta, maksudnya saya tanya, puan tanya tu, ustaz dah makan ke? Jadi gunakan akala bila anta akalta. Hal akalta, adakah kamu dah makan? Okey, ataupun kita nak bertanya dengan perempuan, seorang perempuan macam mana? Hal akalti. Okey. Kalau saya nak bertanya dengan sekumpulan pelajar-pelajar lelaki, kamu semua dah makan ke? Macam mana? Akaltum. Hal akaltum. Barakallahu fiik. Nampak tak? Bila bercakap dengan seorang lelaki, kita gunakan anta. Hal akalta. Kalau bercakap dengan seorang perempuan, hal akalti. Contohnya Puan Siti Nurbaya nak tanya kepada Puan Mainun, contohnya Hajar Mainun, dah makan ke belum? Okey, tanya hal akalti. Okey. Contohnya untuk kalau kita nak tanya, macam saya tanya Puan Siti Nurbaya, hal fahimti? Adakah awak faham? Hal fahimti? Kalau saya bercakap dengan semua, hal fahimtum? Fahimtum maksudnya antum. Ramai. Antum ni ramai. Dia termasuklah lelaki dan perempuan. Tapi kalau semua perempuan, maka saya akan tanya, hal fahimtunna? Saya dalam kelas, saya bercakap dengan anak-anak murid, semua perempuan, banat. Maka saya akan tanya, hal fahimtunna? Adakah kamu semua faham? Boleh yang ni? Jelas? InsyaAllah boleh. Okey. Kita pergi kepada dhamir mutakallim bila saya yang berkata. Okey, contohnya bila mana Puan Mainun dia nak kata saya dah makan. Saya tanya, hal akalti? Adakah kamu dah makan? Saya tanya kepada Puan Hajar Mainun contohnya. Maka dia akan jawab, ana akaltu. Saya dah makan. Okey, saya tanya, hal fahimti? Adakah kamu faham? Maka Puan Mainun dia akan jawab, alhamdulillah, ana fahimtu. Fahimtu maksudnya nak kita yang tengah bercakap. Boleh? Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kan, hal fahimtum? Adakah kamu semua faham? Maka semua jawab, alhamdulillah, fahimna. Fahimna tu maksudnya kami semua telah faham. Boleh? Okey, kita cuba kepada Puan Mainun. Kalau saya nak kata, saya tanya Puan, boleh Puan Mainun? InsyaAllah Ustaz boleh. Untuk fi'il fahamlah, fahima. Fahima maksudnya faham. Saya nak akan tanya, hal fahimti darsa? Fahimtu ad-darsa. Alhamdulillah. Okey, maksudnya bila saya tanya seorang, dia akan gunakan dhamir mutakallim tu untuk bagi diri dia. Okey, saya nak tanya Puan Zuliza. Kalau saya nak cakap kami semua dah pergi. Okey. Macam mana?
Anu semua dah. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Kalau saya nak kata kami semua dah makan. Nahnu akalna. Kalau saya nak tanya, hal fahimtum darsa? Nahnu fahimna. Okey. Sekarang ni kalau tak menggunakan nahnu pun jawab fahimna. Maksudnya saya dah faham bahawa yang faham itu adalah kalian semua. Maksud tak perlu nak menggunakan nahnu pun tak jadi masalah. Macam saya biasa tanya kan. Hal fahimtum? Alhamdulillah fahimna. Hal akaltum? Alhamdulillah akalna. Okey. Faham? Fahimtum? Fahimna. Okey. Kalau semua dah faham. Okey. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan ambil masa dalam 10 minit atau 5 minit untuk isikan jawapan dengan menggunakan fi'il zahaba. Apakah jawapan bagi ruang kosong yang ada ni? Kalau tak faham, rujuk balik dekat atas. Okey, yang pertama soalan dia, aina tullabul judud? Alna tullabul jadidu? Kan? Ataupun jawapan dia apa dekat sini? Nak letak apa? Zahaba ke? Zahabu ke? Zahabna ke? Zahabtu ke? Okey, saya bagi masa saya bagi masa dalam 5 minit. Masing-masing cuba jawab. Nanti kita akan bincang sama-sama. Kemudian kita tengok siapa yang betul berapa-berapa. Okey, boleh? InsyaAllah. Boleh buat dulu. Ambil pensel ke, ambil pen ke? Tadi semua dah boleh faham kan macam mana penggunaan dia. Tengok macam mana nak tahu huwa, apa zahaba. Tengok fa'il dia, domir dia. Kalau ummi ni seorang perempuan. Bila seorang perempuan kita nak guna apa? Tambah tamagutah ke, zahaba ke. Guna satu fa'il sahaja iaitu dia bagi dekat sini zahaba. Ada yang tak faham soalan ke? Ada yang ni nak tanya dulu? Sekarang ni gunakan zahaba je dekat sini. Macam mana nak letak? Boleh? Mula 5 minit dari sekarang. 10, 8 minit saya akan berhenti dan kita akan cuba jawab sama-sama. Okey, kat sini aina at-tullabul jadidu. Di mana pelajar-pelajar lelaki yang baru. Kemudian dia ada ruang kosong, ilal mudiri. Pergi ke mudir. Pergi pula ke mudir. Kemudian dekat depan nombor 2, nahnu, kami. Kemudian ilal mal'abi, ke padang. Kemudian nombor 3, aina ba'da dars ya ikhwani. Ke mana selepas daripada kelas, wahai saudara-saudara lelakiku. Okey, saudara-saudara lelaki nak guna apa? Kemudian yang keempat, soalan. Ila suqi yauma ya abi. Adakah apa jawapan dia? Ke pasar hari ini wahai ayah. Okey, ayah ni lelaki ke perempuan? Jamak ke muzakkar? Jamak ke mufrad? Kan? Jadi dengan kita tahu abi ini, kita tahu apa yang perlu letak dekat depan ni. Kemudian yang kelima, ana, saya, ma, tidak, ilal maktabatil yaum. Saya tidak apa yang jawapan dekat sini, ke perpustakaan hari ini. Kemudian nombor 6, ummi, ibu saya, ilal mustashfa, pergi ke hospital. Okey, yang nombor 7, adakah kamu li ziarati, pergi ziarah khalatikunna, menziarahi makcik-makcik kamu, ya banati, wahai anak-anak perempuanku. Anak-anak perempuan jamak ke mufrad, muzakkar ke muannas, anak-anak perempuan. Okey, nombor 8, akhi ilal matar, abang aku, abang saya ke matar, ke airport ataupun ke lapangan terbang. Okey, nombor 9, akhawati, saudara-saudara saya. Ila kuliah, telah pergi ke kuliah. Pergi ke kuliah lah, maksud pergi ke fakulti.
Kemudian nombor 10, adakah kamu ilal madrasati, pergi ke madrasah wahai Aisyah. Aisyah lelaki ke perempuan. Okey. Semua guna fi'il zahaba dan ubah dia menjadi dhamir yang sepatutnya ataupun fi'il yang sepatutnya pada ayat-ayat yang diberikan. Kita ada baki 3 minit lagi. 10-8 minit saya akan terus berhenti. Ustaz. Ya. Tulabu al-jududu Ustaz. Bukan al-jadidu. Yelah ni dia salah ni kat sini kan. Anda Cik Ibrahim. Dia ada lagi 2 minit. Nanti minta tanda masing-masing. Saya nak tahu berapa markah yang dapat. Jangan malu, tak apa. Kita belajar kan. Saya pun terus belajar. Ada je benda-benda yang kadang-kadang saya pun tersilap. Akhawati. Apa akhawati? Saudara-saudara saya. Ada yang dah siap? Dah Ustaz. Dah, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Okey, untuk jawapan kita ada lagi 1 minit. Kita akan mula daripada bawah. Puan Siti Aisyah belum jawab lagi tadi kan? Lepas tu nanti okey, 1 minit lagi. Kalau tak siap pun tak apa, dengar je. Sekadar saya nak tengok boleh faham ataupun tidak. Siapa ya? Boleh tutup dulu ni. Kena tutup dulu. Dia mengganggu. Siapa yang buka ni boleh tutup dulu suara. Okey, mohon semua berhenti dan kita akan bincangkan jawapan satu persatu. Kita mulakan dengan Puan Juli nombor 1. Boleh baca soalan, bacakan dan letakkan jawapan pada ruang kosong. Silakan Puan Juli. Ya. Dengar Ustaz? Okey, dengar. Okey. Yang mula-mula ya. Nombor 1. Nahnu Aina tulabu jududu. Okey. Sekejap. Mereka telah pergi. Apa jawapan kat situ? Zahabu ilal mudir. Zahabu ada waw ke tak ada waw? Waw alif. Waw alif, ahsanti. Okey, siapa yang jawab zahabu ilal mudiri? 1 markah. Right, betul. Zahabu ilal mudiri. Okey. Ya. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Okey, yang kedua Puan Roslina untuk nombor 2. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Masya-Allah, barakallahu fiik. Siapa jawab zahabna? Dapat 2 markah. Aina yang pertama tadi, zahabu 1 markah, zahabna 2 markah. Encik Ibrahim, silakan nombor 3. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Ya ikhwani. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Dia bertanya, ke mana kamu semua pergi selepas kelas, wahai saudara-saudaraku? Barakallahu fiik. Siapa jawab aina zahabtum? Dapat markah 1. Okey, Cik Yaakob nombor 4. Azhabta. Azhabta. Ya Abi. Masya-Allah, barakallahu fiik. Siapa jawab zahabta? Betul jawapan dia. Zahabta ila suqil yauma
ya abi, adakah kamu pergi ke pasar hari ini wahai ayahku? Masya-Allah. Barakallahu fiik. Puan Mainun nombor 5. Ana ma zahabtu ila al-maktabil yaumi. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Ana ma zahab. Saya tak pergi ke maktabah, ke library hari ini. Siapa jawab? Ana ma zahabtu. Zahabtu untuk ana. Betul jawapan dia. Masya-Allah. Nombor kena buka suara dulu Puan Siti Aisyah. Dengar sebab ada gangguan suara Ustaz. Okey, dengar tak suara saya? Dengar. Sekat-sekat. Enam. Saya Jelas tak? ya, Umi. Umi. Ini perempuan. Umi zahabti. Aha, Umi. Zahabti. Kita kalau anti kita bercakap dengan orang tu, sekarang ni kita ceritakan tentang seorang yang tak ada depan kita. Mak saya, jadi mak saya tak, maksudnya bila kita nak cerita tentang ibu saya, macam mana? Umi. Apa ya? Zahabna ke? Zahabna kami. Dia telah pergi untuk perempuan. Zahab apa dia? Zahabat. Zahabat. Ini jawapan dia yang atas ni. Ummi zahabat ilal mustashfa. Mak saya telah pergi ke adalah. Okey, boleh Puan Siti Aisyah, zahabat maksudnya bila kita ceritakan tentang seorang kan. Maksudnya kita tak bercakap dengan dia dan bukan kita yang bercakap tapi kita nak menceritakan seorang yang tak ada depan kita. Contohnya mak kita tak ada. Orang tanya, "Aina ummuk?" Di mana mak kamu? Kita nak kata mak saya telah pergi. Jadi kita kata ummi zahabat. Okey. Nombor 6, siapa jawab zahabat, maka betul jawapan dia. Okey, kemudian Puan Fatimah untuk nombor 7. Ya Ustaz. Silakan nombor 7. Azahabtunna li ziyarati qalatukunna ya banati. Barakallahu fiik. Jawapan dia adalah zahabtunna. Zahabtunna. Azahabtunna. Adakah kamu semua anak-anak perempuan telah pergi menziarahi makcik kamu? Wahai anak-anak perempuanku. Barakallahu fiik. Zahabtunna. Okey, nombor 8. Abang saya pergi ke motor ke airport. Apa jawapan depan dia? Ya Puan Siti Nurbaya, boleh? Maaf Ustaz, ada gangguan sikit. Okey. Zahaba ahi ila al-matari. Masya-Allah, barakallahu fiik. Zahaba akhi ilal matari. Telah pergi abang saya ke matar. Masya-Allah. Siapa jawab zahaba? Betul jawapan dia ya. Okey, kemudian Puan Zuliza nombor 9. Akhwati zahabna ilal kulliyati. Akhwati. Akhwati untuk lelaki ke perempuan? Akhwat. Akhwati. Jamak muannas. Jamak muannas. Barakallahu fi. Akhwati zahabna. Akhwati zahabna. Na ke na saja? Na. Okey, tak ada alif. Akhwati zahabna ilal kulliyati. Saudara-saudara perempuan saya telah pergi ke maksudnya ke kuliah, ke fakulti. Okey, kemudian untuk yang nombor 10, Puan Juli boleh jawab untuk nombor 10, apa jawapan dia? InsyaAllah Ustaz. Wahawid. Ilal madrasati ya Aisyah.
Zahabat. Aha. Zahabat. Sekarang ni saya baca Aisyah. Zahabati ilal Aywah. ilal madrasati ya Aisyah. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Adakah kamu telah pergi ya Aisyah tu? Adakah kamu telah pergi ke sekolah wahai Aisyah? Zahabu. Jawapan yang kedua zahabna. Jawapan yang ketiga zahabatum. Jawapan yang keempat abi zahabata. Yang kelima ana ma zahabatu, ummi zahabat, kemudian zahabatunna, kemudian zahaba, kemudian zahabna, kemudian yang terakhir zahabati. Okey, mungkin boleh letak dekat ruangan chatting berapa dapat. Kan mungkin nak sebut tu malu saya nak tengok. Nanti saya tengok siapa dapat markah. Dia dapat tak, saya berapa. Okey. Kemudian kalau tak nak bagi tahu pun tak apalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan tahu, tapi kalau letak pun jadi kita boleh tengok kefahaman kita ada tak dekat ruangan ni. So, PL yang telah lepas yang sesuai. Okey, pada kawasan yang pada ruang yang kosong. Okey, yang pertama ni okey, ada tak kita buka dulu peluang kalau puan-puan dan puan-puan nak buat dulu jawapan. Kalau ni kita ada lebih kurang 14 soalan. Kita bagi 6 minit lah. Ini lebih 10 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan letakkan jawapan pada ruang fi'il dia. Perbuatan tu tuan-tuan dan puan-puan kena gunakan tuan-tuan dan puan-puan punya vocab sendirilah. Okey, saya bagi makna yang pertama. Adakah azan wahai Muhammad? Apa dia? Adakah azan wahai Muhammad? Adakah azan wahai Muhammad? Apa dia yang sesuai? Adakah kamu makan? Adakah kamu dengar? Adakah kamu baca? Kan? Biasanya kita akan tanya apa? Azan ni biasanya dia akan ada fi'il. Apa fi'il apa? Okey. Kemudian yang kedua, nahnu, kami, qurrah as-sillah al-yaum. Kami bola keranjang hari ini. Kami bola keranjang hari ini. Apa dia? Kami apa? Kami makan, kami minum bola keranjang hari ini. Kemudian kumsani wa manadili ya ummi. Dekat sini adakah kumsani kami punya apa? Kumsani kemeja-kemeja kami, dan juga manadili kain tuala kami, wahai ummi, wahai emakku. Adakah apa dia? Basuh ke, nampak ke, ambil ke, tak jadi masalah lah. Adakah kemeja-kemeja kami dan kain tuala kami, wahai ummi. Bukan kami, saya, kumsani, kemeja-kemeja saya, wa manadili, kain-kain tuala saya, ya ummi. Kemudian mudarris ad-darsa ala saburah. Pelajaran atas papan putih. Apa dia? Saya babul fasli. Saya babul fasli, pintu kelas. Wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilal an-nawafiz. Saya pintu kelas, Hisham, Hamid dan Bilal tingkap. Apa dia? Makan tingkap kan?
apa fi'il yang sesuai untuk pintu dan tingkap. Kemudian nombor 6, adakah darsa al-jadidu ad-darsul jadidu jayidan ya banat? Adakah pelajaran baru dengan baik wahai anak-anak perempuan? Adakah pelajaran baru yang dengan baik wahai anak-anak perempuan? Nombor 7, zamilati, kawan-kawan perempuan saya, zamilati, minal fasli, selepas daripada kelas, selepas daripada belajar. Zamilati, kawan-kawan perempuan saya, minal fasli, daripada kelas, selepas daripada belajar. Okey, kemudian nombor 8, adakah Al-Quran selepas solat fajar, ba'da salatil fajri ya abna'i? Adakah Al-Quran selepas daripada solat fajar wahai anak-anakku? Nombor 9, abang saya surah Rahman. Surah Rahman. Boleh letak kat situ sama ada baca ataupun hafal surah Rahman. Kemudian nombor 5, nombor 10, saya ana an qalami walakinni ma wajadtuhu. Saya pen saya mencari, jawapan dia mencari kat situ. Pen saya tetapi saya tak mendapatinya. Apa mencari dalam bahasa Arab? Kan kita ada bincangkan sebelum ni. Kemudian man hadhil hayyah, siapa ular ini? Ular ini. Siapa apa? Siapa makan? Siapa pukul? Kan? Siapa ular ini? Kemudian nombor 12, ada kahwatani, kopi. Adakah kopi ya Maryam? Adakah kamu makan? Adakah kamu minum? Adakah kamu buat? Okey. Zumalai, kawan-kawan lelaki saya. Al-mauza, pisang. Wa ana al-inab, dan saya buah anggur. Okey, nombor 14, Fatimah bintaha bil asa. Fatimah anak perempuannya dengan tongkat. Apa? Fatimah buang, Fatimah makan, Fatimah apa? Fatimah tu bintaha bil asa. Okey, boleh cuba jawab. Ataupun saya bagi yang bahasa Melayu dia, tuan-tuan dan puan-puan cubalah cari. Saya bagi yang bahasa Arab dia, tuan-tuan cuba ubah. Okey, yang pertama tu asal perkataan dia sami'a, mendengar. Yang kedua la'iba. Yang ketiga ghasala. Yang keempat kataba, menulis. Yang kelima ana fataha. Okey, membuka. Okey, yang keenam fahima, faham. Yang ketujuh kharaja. Kemudian yang ke-8 qara'a. Nombor 9 hafizah, hafal. Nombor 10 bahasa, mencari. Nombor 11 daraba. Nombor 12 syariba. Nombor 13 akala. Nombor 14 daraba. Isi dengan domir ataupun dengan domir yang betul lah. Maksudnya untuk muzakkar ke. Ada nak bokek. Kata ana pola. Okey, kita ada masa lagi. Boleh buat dulu, nanti kita bincang sama-sama. Kami latih
Zamilati. Apa domain dia? Sambil tu saya nak tengok markah tadi, ada yang dah bagi tadi kan, nak tengok. 2 orang je yang letak. Alhamdulillah Puan Zuliza, tahniah 10/10 soalan tadi. Puan Siti Aisyah 5, alhamdulillah. Lulus satu 5 kan, 5/10, alhamdulillah. Tak apa, yang lain tu boleh tingkatkan. Ada lagi yang letak jawapan, yang lain dia malu tak nak letak. Boleh? Ada yang perlu ke ni? Tadi saya bagi fi'il yang asal, tuan-tuan dan puan-puan kena ubah dia mengikut kepada apa yang sesuai. Ustaz, Ustaz yang nombor nombor 14 tadi daraba ya. Daraba. Maksudnya Fatimah pukul anak dia dengan tongkat. Jadi saya nombor 11 saya tahu qatala lah Ustaz. Qatala bunuh. Okey, boleh juga. Okey. Jadi ada dua daraba. Boleh. Nombor 11 tu nak letak qatala pun tak apa. Ustaz, yang nombor 10 tu apa dia Ustaz? Saya bahasa. Bahasa ni mencari. Saya bahasa. Sa. Bukan sin. Sa. Mencari. 13 apa kata kenapa Ustaz? Nombor 13, makan, akala. Kawan-kawan saya makan pisang dan saya makan anggur. Okey, 10 minit lagi boleh? 2 minit lah, sampai 10.30, ada 2 minit lagi. Yang mana belum lengkapkan. Ada 2 minit lagi. Ustaz, yang nombor 2 tadi apa Ustaz? Nombor 2, kejap. Nombor 2, nahnu la'iba. Bermain. Qurratus salah. Main bola keranjang. Apa? Kalau nahnu apa? Asal perkataan la'iba. Okey. Kita bincang sama-sama, kita tengok jawapan bagi soalan yang diberikan. Okey, kita pergi yang pertama kepada Puan Juli. Boleh yang pertama? InsyaAllah Ustaz. Okay, silakan. Apa? Asami'ta al-azana ya Muhammad. Barakallahu fiik. Sami'ta. Siapa yang jawab sami'ta, tandakan right. Sahih. Sah. Okey, nombor 2 Puan Roslina.
Nahnu la'ibna kuratal as-sa'ila al-yawm. As-sallati. As-sallati al-yawm. Barakallahu fiik. Jawapan yang kedua, la'ibna. Kami telah pun main. La'ibna. Encik Ibrahim, nombor 3. Ghasalti. Ghasalti. Ya, ghasalti kumsani wa manadili ya ummi. Ghasalti, siapa jawab ghasalti? Kenapa ghasalti? Sebab ummi. Ummi ghasalti. Ghasalti qumsani wa manadili ya ummi. Adakah kamu basuh baju ataupun kemeja-kemeja saya dan juga kain tuala saya, wahai ibuku. Okey, barakallahu fiik. Yang nombor 4, Puan Fatimah. InsyaAllah. Kataba al-mudarrisa. Al-mudarrisu. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala sabura. Barakallahu fiik. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. Telah menulis cikgu pelajaran di atas papan putih ataupun di atas whiteboard. Okey, kemudian nombor 5, Puan Fatimah tadi dah ya. Okey, Puan Siti Samiah. Ana fatahtu babul fasli. Baba. Dia jadi maf'ulun bih. Baba. Ana fatahtu babal fasli wa hamidu wa Hamidun wa Hishamun wa bilalun fatahu al-nawafiza. Okay. Tingkap. Tingkap. Okey. Ana fatahtu babal fasli. Saya buka pintu kelas. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilal fatahu an-nawafiza. Mereka telah buka pintu ataupun buka tingkap. Okey. Jawapan yang pertama tu ana fatahtu, kemudian Hamid, Hisham dan Bilal fatahu. Ada waw dan alif. Okey, nombor 6, Encik Yaakob. Afahim tunna lagi. Ad-darsa. Al-jadida. Kenapa darsa jadida? Dia jadi sifat mausuf. Kan? Okey, afahim tunna ad-darsa al-jadida jayidan ya banat. Adakah kamu semua faham pelajaran baru dengan baik, wahai anak-anak perempuan? Okey, jawapan dia afahim tunna. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 7, Puan Siti Aisyah. Saya cuba Ustaz ya. Silakan. Zamilati kharajna. Masya Allah, barakallahu fiik. Lagi sambung terus. Minal fasli ba'da darasu. Ba'da darsi. Okay. Barakallahu fiik. Zamilati kharajna. Na, bukan na sahaja. Maksudnya kawan-kawan perempuan saya, mereka semua telah pun keluar daripada kelas selepas daripada belajar. Barakallahu fiik. Okey, nombor 8. Puan Siti Nurbaya. Aqra'na. Abnai, anak-anak lelaki saya. Bila saya bercakap dengan sekumpulan lelaki. Qara'tum.
Betul Ustaz. Betul. Baca. Aqra'tum al-Qur'ana ba'da salatan Salati. Selepas daripada Salat. ba'da mesti baris bawah. salati al-fajri ya Ya abnai. abnai. Aqra'tum al-Qur'ana, adakah kamu baca Quran selepas solat subuh? Wahai anak-anakku, jawapan dia qara'tum. Aqra'tum. Okey. Kemudian nombor 9, Puan Mainun. Akhi hafizah suratul Rahman. Akhi hafiza surat ar-Rahman. Surata, tak boleh jadi suratu. Surata dia jadi maf'ulun bih. Akhi hafiza, abang saya telah pun menghafal surah Ar-Rahman. Masya Allah, barakallahu fiq. Okey, nombor 10, Puan Zuliza. Ana bahastu an qalami Walakinni ma wajadtuhu. Okey, barakallahu fiq. Ana bahastu, saya dah mencari pen saya, an qalami, walakinni, akan tetapi saya tidak menjumpainya. Ana bahastu. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 11. Puan Juli. Gunakan tadi Tuan Ibrahim cadangkan qatala. Qatala, bukan doroba. Boleh je mana-mana. Okey. Al-haya. Man doroba hazahil haya. Hazihi al-haya. Al-hayyata. Al-hayyata. Man qatala, siapa yang bunuh, ataupun man daraba, kita gunakan fi'il huwa ataupun dhamir huwa. Siapa yang bunuh? Man qatala hadhil hayyah. Siapa yang bunuh ula ini? Okey, kemudian nombor 12, Puan Roslina. Asharibti al-qahwati ya Maryam. Kenapa qahwati? Ya Maryam. Lah, kenapa qahwati? Tadi betul asharibti, tapi kenapa qahwati? Maf'ulun bih kena baris apa? Qahwata. Bila selepas daripada perbuatan, maksud jadi aqara asharibti, maksudnya adakah kamu minum? Minum apa? Minum qahwah. Qahwah ni benda yang kena, jadi dia mesti baris atas. Kita dah belajar kan? Maf'ulun bih dia mesti baris atas. Jadi asyaribatil qahwata ya Maryam, adakah kamu minum kopi wahai Maryam? Barakallahu fiik. Kemudian Cik Yaakob. Benar. Nombor 13. Zumalai. Tapi Zumalai, kawan-kawan lelaki saya. Maksudnya mereka. Bila mereka, kita cakap apa? Akalna. Zumalai, kita cerita tentang orang yang tak ada. Saudara kawan-kawan saya. Zumalai akalu al-mauza wa ana akaltu al-ainaba. Okey, kalau saya nak kata kawan-kawan saya telah mengambil pisang dan saya mengambil anggur, macam mana? Akhadha. Jadi apa? Zumalai akhadhu al-mauza wa ana akhadtu al-ainaba. Okey, jawapan dia boleh tadi. Kalau saya kata tadi akalu, zumalai akalu, kawan-kawan saya mereka makan, telah makan pisang dan saya makan al-ainab, anggur. Okey, Encik Yaakob, okey dah. Encik Ibrahim nombor 14. Ustaz, saya nak ubah sikit Ustaz.
Pasal Fatimah pukul anak dia dengan kayu tu zalim sikit lah. Okey. Taklah. Tukarkan. Ma darabat. Okey, silakan. Fatimah tu bintaha bil asa. Ma darabat. Masya-Allah, barakallahu fiik. Okey. Ma darabat Fatimatu bintaha bil asa. Tidak memukul Fatimah anak perempuannya dengan asa. Selain tu kita boleh letak apa selain daraba kat sini? Fatimah bintaha bil asa. Maksudnya takkan mengambil Fatimah, tapi darabalah tadi dah gunakan darabat. Ma darabat. Okey. Jadi jawapan dia dah kita bagi. Okey, boleh letakkan markah bagi tuan-tuan yang dapat berapa, boleh saya tengok siapa yang dapat 14/14, siapa yang dapat ni. Jadi boleh letakkan markah pada ruangan chatting. Okey, kemudian kita tengok perbincangan nombor 3 ni. Ini yang dekat sini. Kita nak tahu tentang disebut sebagai i'rab. I'rab ni kita nak tahu kenapa ataupun apa yang ada pada fi'il ni. Contohnya zahaba. Okey, zahaba ni, pada zahaba macam kita kalau kita bercakap kita tak boleh sebut pergi saja kan. Kita tak boleh sebut satu kalimah. Tapi dalam bahasa Arab dia sebut satu kalimah, dalam tu orang dah boleh faham. Contohnya zahaba. Zahaba, dia telah pergi. Dekat situ ada fi'il dan ada pelaku, ada perbuatan dan ada orang yang buat. Okey, jadi dekat sini zahaba itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il iaitu perbuatan yang telah lalu. Okey, mana dia pelaku? Kan? Bila saya kata zahaba, dia telah pergi. Jadi yang pelaku itu adalah dia. Kan? Okey, zahaba, dia telah pergi. Dekat mana kita nak tengok dia tu dalam fi'il zahaba? Jadi dekat sini dia kata zahaba itu adalah fi'il mudhari' dan dhamir ataupun ganti nama itu adalah ganti nama yang tersembunyi. Mustatir ni tersembunyi. Kan? Fi'il madhi. Oh, saya tersilap. Ya, saya tersilap. Saya sebut fi'il mudhari'. Kita tak ada fi'il mudhari' kat sini. Zahaba fi'il madhi. Fi'il yang telah berlalu. Okey, zahaba itu fi'il. Okey, dhamir mustatir. Apa maksud dhamir mustatir? Dhamir ni adalah pelaku ataupun ganti nama yang tersembunyi. Yang tak ada, yang tak jelas. Kan? Zahaba. Bila kita sebut zahaba, dengan sendiri kita akan tahu pada zahaba itu ada perbuatan iaitu pergi dan ada pelaku iaitu dia telah pergi. Tapi dia tu kita tak nampak. Kan? Tak ada dalam ni, jadi disebut sebagai dhamir, ganti nama diri itu tersembunyi. Fi'il dia mana? Fi'il dia adalah dhamir yang tersembunyi. Boleh faham tak setakat ni? Ke tak faham? InsyaAllah faham. Fahim now, Ustaz. Ada yang tak faham? Puan Roslina boleh faham? Maksudnya bila saya cakap zahaba, dia telah pergi. Okey. Zahaba itu perbuatan. Tapi dia tu mana? Dia yang telah pergi tu. Kan? Kalau dalam bahasa Melayu, kita boleh tanya, okey, dia telah pergi. Perbuatan itu telah pergi. Pelaku itu dia. Kan? Dia ada kalimah, dia telah pergi. Dia itu pelaku. Tapi dalam bahasa Arab, hanya dengan kita menyebut zahaba, kita faham ayat itu dia dah jadi satu ayat. Dia telah pergi. Tetapi mana dia tu? Dia tu tersembunyi. Sebab tu dia panggil dhamir mustatir. Tersembunyi. Okey, boleh? Faham? Okey. Fahim lah. Okey. Nak lebih jelas, kita tengok pula kalau untuk jamak. Kalau jamak zahabu, kan? Zahabu, bila kita sebut zahabu, kita faham bahawa mereka telah pergi. Mereka lelaki telah pergi. Jadi dekat mana mereka lelaki itu? Mereka lelaki itu digantikan dengan waw. Waw yang ada mati itu bagi ganti nama fa'il, pelaku. Jadi beza kan? Zahaba tadi pelaku dia tersembunyi. Tetapi zahabu tu pelaku dia digantikan dengan waw. Jadi bila kita tengok fa'il yang bersambung dengan waw, dia panggil wawul jamaah. Maksudnya waw itu adalah pelaku. Fa'il bagi perbuatan tersebut.
Zahabu, mereka telah pergi. Jadi mana pelaku, mana fa'il? Fa'il itu adalah waw tersebut. Sebab bila kita sebut perbuatan, perbuatan itu dia mesti ada perbuatan tu sendiri dan dia mesti ada orang yang buat perbuatan tersebut. Makan. Siapa makan? Saya makan, awak makan, mereka makan, dia makan. Jadi yang makan itu adalah pelaku, fa'il. Kalau mereka telah pergi. Dalam bahasa Arab, zahabu. Jadi zahaba itu adalah fa'il madhi. Waw yang tanda mati itu adalah fa'il, adalah pelaku. Boleh? Setakat ni? InsyaAllah. Allah Ustaz. Okey. Kalau saya kata kharaju, mana fa'il dia? Mana perbuatan bagi fa'il kharaju? Wow. Wow, okey. Okey. Kemudian kita tengok kalau fa'il tu fa'il muannas. Zahabat. Okey, kan? Zahabat, zahaba itu adalah fa'il, perbuatan, fa'il madi. Adakah perbuatan pelaku itu ta? Tidak. Ta itu bukan pelaku, tetapi ta itu adalah tanda untuk kita membezakan pelaku itu lelaki ataupun perempuan. Tetapi dia bukan pelaku. Mana pelaku dia? Pelaku dia tersembunyi. Habis ta tu tadi apa? Ta itu adalah ta yang nak membezakan antara lelaki dengan perempuan. Boleh faham tak? Ke pening? Ke pening? Boleh? Okey. Sekali lagi saya terangkan. Kalau zahaba, kita tahu zahaba itu adalah untuk dia telah pergi untuk lelaki. Mana pelaku dia? Pelaku dia tersembunyi. Okey, tapi zahabat, fa'il dia mana? Zahaba. Okey, ta tu ta apa? Bukan ta fa'il, bukan ta pelaku, tetapi ta itu adalah nak membezakan antara lelaki dan perempuan. Kan? Contohnya macam kan, jadi dia jadi zahabat. Habis pelaku dia mana? Pelaku dia tersembunyi. Okey, jadi dekat sini zahaba fa'il, ta adalah alamat ta'nis, tanda bagi fa'il itu adalah fa'il untuk muannas. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir. Okey. Kemudian kita tengok zahabna, antunna zahabna. Zahabna, zahaba fa'il, na ini jadi fa'il. Fa'il dia siapa? Adalah sekumpulan perempuan. Kamu semua perempuan. Kan? Okey, zahabta. Zahaba adalah fa'il. Ta ini adalah fa'il. Kamu, ta. Zahabtum, zahaba itu adalah fa'il. Tu itu adalah fa'il. Mim ini adalah alamat, tanda untuk jamak. Tanda maksudnya jamak ini maksudnya tanda untuk kumpulan. Kalau zahabtum, kamu telah pergi, kamu semua telah pergi. Zahaba fa'il, kita boleh kata tum itu adalah fa'il. Kan? Ataupun ta kita asingkan, ta itu adalah fa'il, mim itu adalah alamat jamak bagi membezakan antara zahabtu dengan zahabtum. Okey, kalau zahabti, zahaba adalah fa'il, ti itu adalah fa'il. Siapa pelaku dia? Ti. Ti ni apa? Anti. Kamu seorang perempuan. Okey. Kemudian zahabtunna, zahaba fa'il, tu itu fa'il, na itu fa'alna. Zahabtunna itu adalah alamat kepada jamak. Okey. Zahabtu, zahaba fa'il, tu itu adalah fa'il. Zahabna, zahaba itu adalah fa'il, na itu adalah fa'il. Pelaku dia adalah na. Okay. Zahaba, zahabna. Okey, kalau saya tanya, okey, i'rabkan, pisahkan. Zahabna, mana fa'il dia? Contoh akan jawab zahaba. Na itu dia punya fa'il, pelaku. Kami pergi. Kami telah pergi. Kami telah pergi. Siapa yang telah pergi? Kami.
Mana kami itu? Na itu adalah kami. Boleh? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz, fahim tu. Puan Aisyah boleh faham? Ada tak Puan Aisyah? Boleh. Ke nak saya ulang sekali lagi? Boleh Boleh. terus? Okey. Kalau nak tahu tuan-tuan dan puan-puan faham ataupun tidak, kita tengok kepada latihan yang ada. Okey, pada fi'il madi yang dia beri ni, dia dah ada sekali dengan fa'il. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, tengok tuan-tuan dan puan-puan faham ataupun tidak. Kita pergi kepada Puan Juli. Okey, tentukan yang mana fa'il bagi kharajtu. Okey, yang pertama keluarkan dulu fa'il dia. Fa'il dia apa? Kharaja. Okey. Fa'il dia mana? Tu bawa maksud apa? Untuk muannas. Untuk anam, saya. Saya. Okey. Kharajtu, saya telah keluar. Jadi kharaja fa'il. Tu adalah pelaku. Siapa yang keluar? Saya yang keluar. Saya. Boleh? Barakallahu fiik. Okey, yang kedua Puan Roslina. Jalasna. Mana fa'il dia? Nah. Jalasa. Jalasa fa'il. Mana fa'il dia? Na ni maksud dia apa? Kami. Barakallahu fiik. Okey. Okey, yang ketiga Puan Aisyah. Sami'ti. Mana fa'il dia? Sami'a. Okey, mana fa'il dia? Ti. Sami'ti. Apa maksud dia sami'ti? Ti is untuk perempuan. Okey, kalau saya nak terjemah sami'ti macam mana? Dia jadi apa? Dia dengar. No, bukan dia. Kamu awak. Kamu perempuan. Bila saya bercakap dengan seorang perempuan, saya akan guna sami'ti. Jadi pelaku dia adalah kamu seorang perempuan. Okey. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 4, Puan Fatimah. Syaribatunna. Okey. Syaribatunna. Okey. Fi'il dia apa? Syaribah. Okey. Tu apa? Tu untuk antunna. Tu itu fa'il. Tu fa'il. Na tu syaribatunna. Na tu alamat kepada jamak. Jamak ni. Maksudnya alamat kepada jamak. Tengok ni, zahabatunna. Okey, fa'il dia syariba. Ta itu fa'il. Na tunna yang ada syaddah ni alamat kepada jamak. Jadi bila kita tengok syaribatunna, dengan sendiri kita tahu bahawa fa'il ini adalah fa'il untuk perempuan. Kan? Antunna. Kamu semua. Okey, kemudian Puan Siti Samiah. Dakhalu. Mana fa'il dia? Fa'il dia dakhala. Itu fa'il. Dakhala. Fa'il. Fa'il. Wow. Masya Allah. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Cik Ibrahim. Hafizna. Hafizah, dia punya itu. Tu Hafiz. Okey. Nun niswah. Nun niswah. Masya Allah. Nun niswah itu disebut nun niswah itu adalah fa'il dia. Jadi maksud dia apa? Hafizna. Mereka yang perempuan tu, orang ketiga tu dia menghafal. Barakallahu fiik. Mereka perempuan. Mereka ada sekumpulan perempuan yang telah pun menghafal. Okey. Kemudian seterusnya Puan Siti Aisyah. Akaltum. Mana fa'il dia? Fa'il akaltum. Puan Siti Aisyah buka suara, saya tak dengar. Akaltum tum. Okey. Tum, masya-Allah, barakallahu fiik. Kalau kita tengok perincian dia, tu itu adalah fa'il, mim itu tanda jamak, tapi kita bolehlah sebut bahawa tum itu adalah fa'il kepada fa'il akaltum, iaitu kamu semua telah pun makan. Okey, kemudian Puan Siti Nurbaya, fataha, mana domir dia?
Mana dia punya fa'il? Fataha. Itu fa'il. Fa'il dia mana? T. Mana Fatah. Kalau fataha yang saya bagi tahu tadi dia punya fa'il menyorok, tersembunyi, tak nampak. Jadi kita tak boleh kata ha itu dia punya fa'il, tapi fa'il dia menyorok ataupun tersembunyi. Jadi kita tak nampak kat mana dia punya fa'il. Jadi kita kata fa'il dia adalah dhamir mustatir, yang tersembunyi. Boleh Puan Siti Nurbayan? Okey. Puan Mainun, fahimtunna. Dia tak buka. Fahimtunna, fahima fa'il, tu fa'il, nun niswah, alamatul jama'. Barakallahu fiik. Fahimtunna. Masya-Allah. Okey, Puan Zuliza, kata beta. Mana fa'il dia? Ta. Ta, masya-Allah. Barakallahu fiik. Encik Ibrahim, ghasalat. Mana fa'il dia? Wasalat fa'il dia mustatir takdiruhu. Masya-Allah, dia tersembunyi. Takdir dia hiya. Dia, masya-Allah, barakallahu fiik. Okey, Puan Juli, la'ibu. Mana fa'il dia? Wow. Wow, masya-Allah, wawul jamaah. Dakhala, mana fa'il dia, Puan Roslina? Tersembunyi. Tersembunyi, masya-Allah. Yang terakhir, darabat. Cik Yaakob ada? Ada. Mana fa'il dia? NP ya. Darabat. Darabat. Mana fa'il dia? Fa'il dia tersembunyi. Macam yang Cik Ibrahim cakap, takdir dia adalah hiya darabat. Jadi alhamdulillah, saya rasa sekadar ni perbincangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan fahamkan dulu insya-Allah, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung kepada yang kelima, keenam, kemudian kita akan masuk kepada adar sutasi'. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Ada soalan? Fahimtum? Fahimna. Macam mana belajar hari ini? Boleh faham ke? Ada rasa keliru ke? Tak ada Ustaz, alhamdulillah. Tak ada. Sekarang ni maksudnya bahasa Arab hanya dengan satu perkataan, satu kalimah. Contohnya zahaba, sebenarnya dia dah mewakili satu jumlah, satu ayat. Kalau macam kita nak kata dia pergi, tengok dia telah pergi, ada 3 kalimah, tapi bahasa Arab hanya menggunakan zahaba, kita tahu dia telah pergi. Zahabu, mereka telah pergi. Kalau kita nak kena sebut mereka telah pergi, kena ada 3 kalimah. Ini antara keistimewaan bahasa Arab, dan insya-Allah nanti kita akan cuba perincikan lagi lah. Ini disebut, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dah mula masuk kepada i'rab, ataupun untuk kita tentukan apa dia fa'il, apa dia fa'il, kenapa dia baris depan kan, macam mana itu insya-Allah selepas ni dia akan lebih mendalam lah. Jadi sebelum kita tangguh, ada sebarang soalan? Ada lain soalan? Ini soal Ustaz. Boleh. Ustaz, ini soal. Silakan Puan Juli, silakan. Contoh macam zahaba, kita panggil dia dhamir ghaib boleh ke? Selain pada dhamir tatir. Saya tak dengar suara Puan, dia macam sangkut-sangkut. Dhamir ghaib. Okey. Kalau kita nak i'rab, kita akan cakap zahaba, fi'il mudhari', fi'il madi mabni ala fathah. Kita kata fi'il daraba. Kemudian fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kita tak kata dhamir ghaib, tapi kita kata dia adalah dhamir dia mana? Dhamir dia adalah tersembunyi, yang mana takdir dia adalah untuk kalimah huwa. Kalau darabat, macam yang Cik Ibrahim maklumkan tadi, darabat, fa'il dia adalah daraba. Okey, ta itu alamat ta'nis. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir takdiruhu hiya.
iaitu dia membawa takdir, dia mentakdirkan, kita boleh faham bila kita Ya. tengok darabat tu kita tahu bahawa itu adalah fa'il dia adalah hiya, iaitu dia Ya. seorang perempuan yang telah memukul. Boleh? Mu'annas. Boleh Ustaz. Fahim Ada tu. lagi soalan? Syukran. Tak ada. Jadi saya rasa sekadar itu perjumpaan kita pada malam ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Jadi tuan-tuan boleh ulang kaji, kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya nanti pada minggu hadapan. Jadi sekadar itu, segala yang baik daripada Allah dan segala yang saya Minta maaf nak tanya. Sebab Ustaz tu pakar hadis. Jadi luar topik sekejap berkaitan dengan yang baru-baru ni yang Palestin yang terbunuh yang wartawan tu, Shirin Abu Akleh. Dia kan Kristian. Sebagai Kristian tu macam kita umat Islam ni boleh ke untuk pergi macam ke perkebumian dia tu? Macam mana? Hukum dalam Islam, kalau seorang itu dia bukan Muslim, maksudnya dia tidak memperakui bahawa Allah itu sebagai Tuhan. Maksudnya kita tahu bahawa Yahudi, Nasrani itu semua adalah kafir, maksudnya orang yang bukan Islam. Maka ketika mana dia hidup, kita boleh mendoakan dia untuk dia menerima hidayah. Contohnya kalau seorang itu dia masih Islam, contohnya katalah dia asalnya agama Hindu, kemudian dia memeluk Islam, dia masih ada mak dan ayah adik-beradik yang masih beragama dengan Hindu. Kalau mereka hidup, dia boleh mendoakan supaya setiap mereka yang belum memeluk Islam itu mendapat hidayah. Boleh doakan keberkatan, boleh doakan kerahmatan, tak jadi masalah. Tetapi bila mana mereka telah mati dan mati dengan agama yang tidak diredai oleh Allah, agama yang memang bukan Islam, contohnya mati dalam agama Hindu, macam mana baik pun dia, tetapi bila mana dia mati dalam agama Hindu, maka kita tidak boleh mendoakan keampunan dan kerahmatan untuk dia. Hukum dia adalah haram, berdosa. Tetapi tidak salah kalau sekadar nak pergi kepada hari pengembuian dia sebagai satu tanda penghormatan. Pergi je tak berdoa, nak tengok tanda penghormatan, nak tengok dia untuk kali yang terakhir. Pergi tanpa sebarang doa tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita mendoa, kita doa kat dia, ya Allah ampunilah dia supaya dia tak azab, itu tak boleh. Sama sekali tak boleh dan hukumnya adalah haram dan berdosa. Tapi kalau sekadar pergi, katalah dia ni bukan Islam, dia Islam, ayah dia, mak dia bukan Islam, kemudian dia dapat tahu mak ayah dia mati dan dia pergi sebagai tanda penghormatan terakhir dia kepada mak dan ayah dia, sekadar pergi tanpa mengikut apa-apa atur cara majlis agama, dia pergi je sekadar nak tengok, maka itu tidak menjadi kesalahan dan tidak berdosa. Tapi kalau dia berdoa ataupun dia mengikut apa-apalah, bawa kayu ke bawa colok, itu yang tak dibenarkanlah, maka itu diharamkan. Boleh puan yang bertanya? Okey, terima kasih Ustaz. Maksudnya kalau yang wartawan tu Kristian, kalau dia pergi sekadar dia nak tengok, tak jadi masalah. Tapi kalau dia doa, ya Allah untuk orang yang bukan Islam tu, maka itu adalah hukumnya adalah haram. Dah terputus dah. Ini berdasarkan dalil-dalil daripada macam Nabi, kan Nabi nak mendoakan pakcik dia, Allah SWT tak bagi. Kemudian Nabi Nuh nak mendoakan anak dan isterinya, Allah SWT tak benarkan. Nabi Ibrahim nak mendoakan ayah dia, sedangkan ayah dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, Allah tidak membenarkan. Tapi kalau dia hidup, kita nak doa dia dapat hidayah, tu tak jadi masalah. Wallahu alam, sekadar tu. Boleh puan ya menjawab insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi saya rasa sekadar itu
InsyaAllah kita jumpa lagi. Segala yang baik daripada Allah SWT, segala yang lemah kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan kita semua. Jadi jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ma'assalamah wa ilal liqa. Kullu am wa antum bi khair insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam.